Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Untuk sains hari ini, subtopik baru iaitu makmal sains anda. Okey, dalam subtopik ni, kamu akan belajar berkaitan dengan radas makmal dan juga fungsi dia. Okey, benda-benda ni kamu akan nampak di makmal. Bila kamu sudah masuk sekolah nanti, kita akan buat banyak eksperimen yang kita akan buat. Dan bila kamu masuk makmal, kamu akan gunakan semua radas ni. Bergantunglah kepada eksperimen apa yang kita akan jalankan. Okey, yang ni ada berapa bahan-bahan dan juga radas makmal ni. Ni kamu boleh baca. Tabung didih, apa fungsi dia, tabung uji, bikar, kelalang kon, kelalang dasar leper, silinder penyukat, kaki retort, biuret, pipet, tungku kaki tiga, kasa dawai, corong turas, balang gas dan juga piring sejat. Okey, ni semua ada fungsi dia masing-masing. Okey, kemudian topik yang seterusnya dalam subtopik ni iaitu berkaitan dengan simbol bahan berbahaya di dalam makmal. Okey, biasanya bahan-bahan makmal ni, bahan-bahan kimia ni dia memang sangat bahaya. Dia ada simbol-simbol dia ni, kamu kena baca, kamu kena tahu simbol ni. Okey, kalau bila kamu nampak simbol ni, apa kesan dia? Dan apa contoh dia? Okey, ni ada 6 ah. Yang pertama, kalau simbol X ni, ini adalah simbol bahan merengsak. Dia menghasilkan wap atau asap yang dapat memedihkan mata, hidung dan tekak. Kena elakkan daripada menghidu ni ya. Ni contoh dia adalah kloroform dan amonia. Simbol amaran yang kedua iaitu bahan radioaktif. Okey, bahan radioaktif ni macam bentuk kipas. Dia mengeluarkan sinaran radioaktif yang dapat menyebabkan kanser. Contoh dia adalah uranium dan plutonium. Okey, yang ketiga bahan mengakis. Ini simbol amaran yang ketiga. Dia bersifat mengakis. Jadi kalau boleh jangan sentuh dengan tangan kamu, sebab bahan ni bahaya, dia boleh melecurkan kulit. Kalau kena, cepat-cepat cuci tangan dengan air yang banyak. Okey, contoh-contoh bahan mengakis ni adalah asid, alkali pekat. Okey, simbol amaran yang keempat iaitu bahan beracun ataupun toksik. Gambar tengkorak ni selalu kamu nampak juga ni kan. Okey, bahan kimia ni maksudnya dia beracun ataupun bertoksik. Jangan minum, makan ataupun hidup dan merasa bahan ini. Okey, contohnya adalah merkuri dan klorin. Okey, contoh bahan beracun toksik ni adalah termometer yang kamu guna tu. Dalam termometer tu dia ada merkuri. Okey, merkuri ni adalah bahan beracun ya, toksik. Kalau pecah jangan kamu pegang benda tu, jangan dihidu, jangan makan. Okey, simbol amaran yang kelima iaitu bahan mudah meletup. Okey, yang ni biasanya kamu nampak kalau di mana? Di peti bukan alat pemadam kebakaran api. Biasanya kamu akan nampak simbol ni. Okey, maksudnya ni bahan ni mudah meletup. Gunakan bahan ini dengan cermat. Contohnya adalah gas hidrogen dan juga gas butana. Okey, dan simbol amaran yang terakhir iaitu bahan mudah terbakar. Maksudnya bahan ni mudah terbakar lah. Jauhkan bahan ni daripada sumber api ataupun haba. Okey, contohnya adalah alkohol dan juga petrol. Okey, kemudian kita masuk kepada peraturan dan langkah-langkah keselamatan di dalam makmal. Okey, peraturan di dalam makmal. Okey, ni kamu mesti tahu ah. Cikgu mahu kamu ingat benda ni, mesti tahu, fahami betul-betul. Yang pertama, jangan masuk dalam makmal tanpa kebenaran. Jadi contohnya kalau cikgu kamu cakap, okey, minggu depan kita akan buat eksperimen. Jadi cikgu mahu kamu pergi makmal, kita buat kelas di makmal. Jadi bila kamu pergi makmal tu, kamu berbaris tu di kelas, berjalan sama-sama masuk dalam kelas. Sebelum masuk makmal tu, kamu tunggu dulu cikgu kamu tu datang. Kalau cikgu tu suruh masuk, baru kamu masuk. Okey, yang pertama. Yang kedua, jangan mulakan eksperimen sebelum diarahkan oleh guru. Okey, biasalah ni bila pelajar-pelajar tingkatan 1 ni bila baru masuk, mau mula eksperimen, dia excited lah. Semua benda mau cuba, nampak benda itu dah pernah nampak kan. Jadi cikgu mahu jangan dulu mulakan eksperimen sampai cikgu tu bagi arahan dengan kamu. Okey, yang ketiga, baca dan fahami arahan eksperimen terlebih dahulu.
Okey, gunakan semua bahan kimia dan peralatan dengan betul dan cermat. Kena hati-hatilah. Dilarang minum dan makan bermain-main dalam makmal. Dilarang mengeluarkan peralatan dan bahan kimia daripada makmal. Jangan keluarkan, jangan ambil bawa balik. Kemudian kembalikan peralatan dan bahan kimia ke tempat simpanan asal. Pastikan tempat menjalankan eksperimen sentiasa kemas dan bersih. Cuci semua peralatan dan buang bahan buangan mengikut kaedah yang betul. Cuci tangan dengan air dan sabun sebelum meninggalkan makmal. Okey, itu saja untuk hari ini. Jadi kerja kamu hari ini ialah cikgu minta kamu lukis radas makmal dengan fungsi ni. Kamu lukis, kamu tulis fungsi dia, lukis cantik-cantik. Siap lukis dan bagi fungsi ni, kamu buat yang ni pula, peraturan di dalam makmal. Yang ni cikgu mahu kamu buat supaya kamu hafal, ingat setiap kali kamu masuk makmal apa perlu kamu buat dan apa yang kamu tidak boleh buat. Okey, sekian saja untuk hari ini. Terima kasih.